Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam siri pengenalan kepada perbankan Islam. Hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan perbezaan antara perbankan Islam dan konvensional. Sebenarnya ramai yang masih keliru, masyarakat di luar sana yang menyamakan perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Ada kata-kata yang menyatakan bahawa perbankan Islam ini adalah menukar istilah semata-mata. Tapi hakikatnya perbankan Islam ni telah berevolusi sejak daripada bermulanya Akta Perbankan Islam 1983 dengan penubuhan Bank Islam Malaysia Berhad yang menjadi bank Islam pertama di Malaysia. Disusuli dengan IFSA 2013. Dari semasa ke semasa, sebenarnya perbankan Islam telah semakin lama semakin berkembang. Bukan setakat di Malaysia ini tetapi di seluruh dunia. Kita akan berkongsi berkenaan dengan perbezaan antara perbankan Islam dengan perbankan konvensional. Satu perkara yang menjadi asas ataupun teras perbezaan ini adalah perbankan Islam asasnya adalah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Adapun perbankan konvensional ini menggunakan pakai set undang-undang yang digunakan ataupun amendment undang-undang. Itu antara perbezaan asas yang ketara. Dari sudut operasi, perbankan Islam ini mempunyai governance yang dikawal selia oleh Majlis Penguasa Syariah. So, apa juga produk, apa juga transaksi yang dilaksanakan di perbankan Islam ini mesti melalui Majlis Penguasa Syariah sebagai satu bentuk governance di dalam perbankan Islam. Adapun kalau kita tengok konvensional, bukan tidak ada bukan tidak ada undang-undang ada. Tapi dari sudut governance-nya tidak memerlukan kepada Majlis Penguasa Syariah. Proses mereka melalui audit yang telah pun ditetapkan melalui Bank Negara Malaysia. Dari sudut keuntungan, kita melihat bahawa keuntungan bagi sistem konvensional ini mensasarkan keuntungan tanpa sebarang had batasan agama dan juga moral. Mungkin ada dari sudut etik yang ada, tetapi berbanding dengan sistem kewangan Islam, sasaran keuntungan menempati disiplin Islam yang terhad kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat secara umumnya. Dari segi produk pelaburan, kalau kita tengok produk-produk yang ada dalam sistem perbankan Islam dan konvensional ini, kalau dalam sistem perbankan Islam, dia mempunyai kontrak yang jelas. Sama ada kontrak dari sudut kalau pelaburannya, mudharabahnya sebagai contoh. Malah kontrak deposit pun mempunyai kontrak seperti mudharabah di perbankan Islam. Tapi jika di konvensional, mereka ada produk-produk yang mempunyai trust. Sebagai contoh, simpanan yang mempunyai pulangan yang tetap, yang terdedah kepada unsur-unsur riba yang menjadi isu terbesar dalam sistem perbankan Islam. Maka bila adanya riba ini ataupun interest sebagai pulangan kepada simpanan tetap ini, maka ia menyebabkan sistem perbankan konvensional ini jatuh kepada non-compliant to syariah. Seterusnya, antara unique features yang ada dalam sistem perbankan Islam ini adalah faktor zakat. Jika kita lihat obligasi kepada perbankan Islam, mereka mengeluarkan zakat. Malah ada sisi kewangan yang mengeluarkan zakat on behalf of the depositor. Tetapi obligasi ini tidak tertakluk kepada sistem perbankan konvensional. Antara lain, pinjaman sebagai contoh. Produk pinjaman menggunakan sistem pemberian pinjaman kepada pelanggan dengan mengadakan kadar faedah. Jika deposit tadi, pendeposit dalam konvensional menerima faedah sebagai pulangan kepada deposit mereka. Tapi dalam produk pinjaman, mereka-mereka yang membuat pinjaman dalam sistem perbankan konvensional perlulah membayar pinjaman prinsipal bersama dengan kadar interest yang telah ditetapkan. Malah kadar interest ini berganda-ganda yang kita panggil sebagai compounding interest, yang mana kalau kita tidak berhati-hati, jumlah sebenar yang perlu kita bayar itu jauh lebih tinggi daripada sistem perbankan Islam. Berlainan dengan sistem perbankan Islam. Yang ni yang kadang-kadang ada kekeliruan bila mengatakan bahawa pinjaman di perbankan Islam. Sebenarnya tidak ada pinjaman di perbankan Islam. Yang ada adalah pembiayaan. Sebab produk pembiayaan di perbankan Islam menggunakan transaksi jual beli dan sewa aset dan bukannya akad pinjaman. Sebagai contoh, bila mana kita membeli untuk membeli pembiayaan perumahan sebagai contoh, bank sebagai mereka yang dipertanggungjawabkan akan secara relatifnya membeli terlebih dahulu rumahan ataupun rumah tersebut dan kemudiannya menjual semula kepada customer. Dan itulah, walaupun it look like the same seperti mana pinjaman konvensional, tapi ia sebenarnya adalah bentuk pembiayaan yang kemudiannya customer ini tadi perlu membayar kepada bank secara beransur-ansur dengan jumlah kita kata profit yang telah pun ditetapkan dan tidak akan melebihi daripada jumlah tersebut. So inilah kelebihannya bila mana kalau kita katakan antara perbankan konvensional dan perbankan Islam ni. Kalau dalam perbankan konvensional, sky is the limit.
dalam menentukan kadar keuntungan yang boleh didapati oleh operator ataupun banking operator. Tapi bagi di perbankan Islam, kadar keuntungan itu telah pun ditetapkan ataupun pada shillingnya, ada shillingnya. Adapun jika mereka yang berhajat untuk menyelesaikan lebih awal pembiayaan tersebut, mereka akan diberikan ibrok ataupun diskaun pada harga tersebut. Sebenarnya perbankan Islam bukan sahaja berbeza dengan perbankan konvensional, tetapi ia mungkin dilihat sama dalam memenuhi keperluan masyarakat, bukan sekadar menukar istilah, tetapi dari sudut operasinya, kontrak yang digunakan sebenarnya berbeza, yang akhirnya menyebabkan bahawa perbankan Islam ini sebenarnya comply kepada syariah berbanding dengan konvensional. Jumpa lagi.